Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali semua penonton di channel Cikgu Azrul Nizam. Untuk yang kali pertama menonton di channel Cikgu, boleh like video Cikgu, subscribe channel Cikgu dan share kepada semua kawan-kawan ataupun kepada semua cikgu-cikgu yang lain. Jadi dengan perkongsian semua penonton-penonton ilmu, semua penonton dapat ilmu dan saya juga mendapat sedikit pahala apabila ilmu yang disampaikan saya ini dikongsi atau ditonton oleh sebanyak mungkin penonton. Untuk hari ini, cikgu akan membincangkan topik yang pertama ataupun unit yang pertama ataupun bidang ketujuh untuk topik yang terakhir. Untuk bidang yang terakhir. Jadi bidang terakhir kita bertajuk moral dan kenegaraan. Jadi topik yang pertama di dalam bidang ini ataupun unit yang pertama dalam bidang ini secara keseluruhan dia adalah unit 8 yang bertajuk penglibatan diri peneraju komuniti. Apa itu komuniti? Apa itu komuniti? Komuniti itu masyarakat. Masyarakat itu bermaksud kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Jadi apabila kita sebut komuniti, maksudnya kita tidak hidup dalam keluarga kita, tetapi kita hidup bersama dengan orang-orang lain yang duduk di kawasan berhampiran dengan tempat tinggal kita. Jadi nak hidup bersama dengan komuniti ataupun nak hidup bersama dengan masyarakat lain, kita perlu melibatkan diri. Melibatkan diri ni maksudnya apa? Kita bersama-sama. Bersama-sama dalam apa? Bersama-sama dalam semua aktiviti yang dirancang di dalam komuniti masing-masing. Jadi itu maksudnya kita libatkan diri kita lah supaya kita tidak berada di dalam dunia kita sendiri. Okey, sebelum saya kupas lanjut tentang unit ini, saya akan membincangkan tentang standard pembelajaran. Jadi seperti mana yang saya telah maklumkan sebelum ini, standard pembelajaran ialah apa yang akan kita pelajari atau apa yang perlu anda atau murid-murid perlu kuasai di dalam unit ini. Kenapa dia penting? Penting sebab di dalam peperiksaan SPM seperti mana dimaklumkan kepada saya, semua soalan-soalan yang diuji adalah berkaitan dengan standard pembelajaran sahaja. Soalan yang tiada kaitan dengan standard pembelajaran tidak akan diuji. Sebab tu dalam semua video-video saya akan mengetengahkan dahulu apakah standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh semua pelajar-pelajar. Standard pembelajaran yang pertama. Murid diminta memberi contoh program komuniti yang boleh dilaksanakan bersama-sama badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Jadi maksudnya apakah contoh, apakah aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat ataupun aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh komuniti bagi meningkatkan kerjasama dan perpaduan di dalam komuniti tersebut. Standard pembelajaran yang kedua, mengenal pasti cara melaksanakan program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Apakah cara, apakah langkah-langkah bagaimana nak laksanakan program komuniti yang melibatkan badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan. Jadi kalau tengok daripada standard pembelajaran 1 dan 2, jadi anak-anak murid perlu justifikasikanlah atau kenal pasti yang manakah, apakah contoh badan kerajaan,
apakah contoh badan bukan kerajaan. Supaya mana tahu, mungkin soalan SPM nanti keluar apakah contoh badan kerajaan yang terlibat di dalam membangun komuniti, apakah contoh badan bukan kerajaan yang terlibat dalam membangunkan komuniti. Okey, jadi murid perlu bezakanlah apa ciri-ciri badan kerajaan dan apakah ciri-ciri badan bukan kerajaan. Okey, kita pergi yang ketiga. Menghuraikan ataupun menjelaskan. Menghuraikan ni maksud kita perlu nyatakan, kalau ikut soalan sama-sama peperiksaan yang telah diterangkan oleh cikgu masing-masing. Menghuraikan maksud kita perlu beri lebih daripada satu pernyataan lah. Maksudnya pernyataan yang kedua adalah support ataupun menyokong pernyataan yang pertama. Jadi kalau pernyataan yang kedua tidak menyokong pernyataan pertama, itu bukan nama hurai. Itu dimaksudkan dengan menyatakan. Jadi menghuraikan sama, menghuraikan, menjelaskan kepentingan melaksanakan program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Okey, kita pergi yang keempat. Meramalkan implikasi. Okey, meramalkan implikasi kurang penglibatan dalam program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Okey, yang kelima. Mengekspresikan perasaan atau menyatakan, menunjukkan perasaan apabila melibatkan diri dalam komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan. Mengekspresikan maksudnya menyatakanlah, menunjukkan riak muka, wajah tu gembira, sedih, sugul dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan perasaan apabila kita terlibat bersama-sama di dalam program komuniti. Okey, dan yang terakhir, melibatkan diri. Ini yang paling susah nak sampai tahap pencapaian 6 ni. Melibatkan diri dalam program komuniti bersama-sama badan kerajaan atau badan bukan kerajaan dalam kehidupan harian. Jadi itu saya telah beritahu tadi di awal kelas ataupun di awal video saya tadi bahawa kita mesti melibatkan diri dalam semua aktiviti komuniti atau dalam semua aktiviti masyarakat, kerana hidup kita sebenarnya kita memerlukan orang lain. Kita tak boleh hidup dengan diri sendiri. Jadi itu kalau masyarakat lah, kena saling bantu tolong menolong antara satu sama lain. Okey, kita sambung yang seterusnya. Cadangan nilai. Apakah nilai yang boleh kita masukkan ataupun kita kaitkan di dalam penglibatan diri dalam komuniti ini? Yang pertama, nilai patriotisme. Maksudnya apa? Kita cinta akan komuniti kita. Kita sayang akan komuniti kita. Yang kedua, berterima kasih. Kenapa terima kasih? Kerana telah bersama-sama di dalam komuniti kita. Yang ketiga, kerja sama. Inilah kita kerja sama. Macam Upin Ipin kata, apa yang penting? Kerja sama. Jadi itu kerja sama. Yang keempat, nilai kerajinan. Nilai kerajinan. Jadi membantu masyarakat kan, ataupun menolong masyarakat. Kita perlu menolong masyarakat lainlah. Rajin, jangan kita hidup sendiri. Yang terakhir adalah nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang maksudnya kita sayang masyarakat kita lah, kerana kita saling memerlukan antara satu sama lain. Kita tengok konsep penglibatan di dalam
komuniti. Kita tengok yang pertama, apakah konsep dia, apakah kita maksudkan dengan penglibatan diri dalam komuniti. Okey, yang pertama kita tengok pertama ni. Ni yang pertama ni. Okey, merupakan tindakan sukarela yang memberikan peluang kepada individu untuk memikul tanggungjawab kemasyarakatan. Maksudnya dia adalah tindakan sukarela, dia tidak boleh dipaksa. Jadi maksud kalau kita tak nak buat itu kalau kita dipaksa tu maksudnya bukan sukarela lah. Yang sukarela maksudnya kita datang daripada diri sendiri ataupun lahir daripada diri sendiri. Yang kedua, dijalankan bersama-sama dengan badan kerajaan ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Pertubuhan bukan kerajaan ni adalah NGO lah, non-government organisation. Apa contoh pertubuhan kerajaan? Biasanya kita kalau di sekolah pertubuhan kerajaan kita ada JKK kampung ataupun sekarang kita panggil MPPK kampung. Itu contoh-contoh badan bukan kerajaan. Badan kerajaan. Contoh bukan kerajaan adalah seperti kelab belia, kelab-kelab di sekolah, mana-mana kelab lah, kelab Lions. Itu badan-badan bukan kerajaan. Apa beza kerajaan dengan bukan kerajaan? Badan kerajaan ini ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Maksudnya semua bantuan ataupun sumber kewangan adalah daripada pihak kerajaan Malaysia. Kalau bukan kerajaan ini, mana dia dapat duit? Biasanya sumbangan daripada ahli-ahli inilah. Ahli-ahli di dalam pertubuhan tersebut. Jadi dia biasa akan buat donation, buat derma, buat jualan amal dan sebagainya. Okay, yang ketiga, membawa perubahan dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Jadi program komuniti mesti membantu komuniti lah. Mana ada program komuniti tak membantu komuniti. Jadi apabila dia telah membantu, jadi akan berlaku perubahan lah. Akan berlaku penambahbaikan dalam kehidupan setiap anggota keluarga. Apa yang dia buat? Contohnya dia ahli komuniti tersebut, rumah ni ditimpa oleh pokok kan. Pokok angin hujan lebat-lebat, tiba-tiba ada pokok tumbang. Jadi ahli komuniti ni ataupun ahli komuniti daripada badan kerajaan ataupun bukan kerajaan ini turun membantu masyarakat tersebut lah, ahli masyarakat tersebut. Jadi dia membantu buat apa? Dia akan bina rumah lah. Dia bina rumah. Jadi apabila dia bina rumah bersama-sama untuk mengurangkan kos ataupun mengurangkan beban yang ditanggung oleh ahli komuniti tersebut. Jadi itu yang kita maksudkan dengan akan berlaku perubahan dalam kehidupan setiap anggota masyarakat. Okay, yang seterusnya kita pergi contoh program. Apakah program-program komuniti? GO. GO ni adalah government organisation ataupun badan bukan kerajaan. NGO ni adalah non-government organisation ataupun GO ni government organisation, badan kerajaan. NGO adalah non-government organisation. Jadi badan bukan kerajaan. Kita tengok apakah contoh bantuan yang boleh diberikan. Okey, bantuan daripada segi fizikal. Kita tengok bantuan yang pertama. Ini saya dah sebut tadi. Membaik pulih rumah. Okey, ini fizikal Fizikal maksudnya apa yang kita nampak depan mata. Apakah mata kita nampak? Dan bila disebut fizikal ni, dia boleh dirasai. Nampak dan boleh dirasai, boleh dipegang. Itu maksud fizikal. Baik pulih rumah, membina kemudahan awam, serta infrastruktur seperti balai raya, rumah ibadat dan saliran air. Siapa yang bina balai raya? Biasa balai raya bina adalah kerajaan.
Itu biasanya lah kan. Tapi ada juga secara tak langsung sebenarnya non ataupun badan kerajaan ini membantu secara tidak langsung. Yang banyaknya adalah daripada badan kerajaan. Tetapi kalau rumah ibadat, kalau rumah ibadat ni kalau kita lihat mana-mana rumah ibadat, tak kira Muslim ke non-Muslim, Islam ke Kristian, Buddha dan sebagainya, kebanyakan kelangsungan rumah ibadat adalah bergantung kepada NGO ataupun masyarakat di komuniti tersebut. Banyak sumbangan yang diberikan oleh komuniti, jadi semakin majulah dan semakin banyaklah aktiviti yang boleh dianjurkan oleh rumah ibadat tersebut. Okey, pembangunan pelancongan. Ini jarang ada di dalam komuniti, tetapi kalau komuniti yang maju, yang banyak duit, dia boleh membuat pelancongan. Ni boleh difikirkan kan. Jadi anak-anak, kalau anak-anak saya, anak-anak murid lah kan, maksudnya menonton. Jadi kalau nak ni, dia tanya apakah contoh pembangunan pelancongan. Jadi rumah inap desa. Inap desa ni apa? Inap desa ni homestay lah. Homestay Tagal ni, saya pun tak pasti apa Tagal, tapi setahu saya ini banyak di Sabah. Perusahaan kecil dan sederhana. Jadi ataupun istilah dia sekarang, kalau istilah kerajaan kita guna IKS, industri kecil dan sederhana. Jadi industri kecil dan sederhana ni bantuan biasa boleh minta daripada pihak kerajaan. Jadi kalau contoh tadi kita balik pada komuniti, jadi komuniti nak cepat maju, dia perlu ada IKS dia sendirilah, supaya pendapatan ataupun jualan daripada IKS tersebut boleh digunakan untuk membangunkan komuniti ataupun untuk membantu ahli-ahli komuniti yang dalam kekurangan. Apa contoh IKS yang boleh dibangunkan? Contohnya kalau saya kat Johor, IKS yang maju di Johor, contohnya dia kalau rumah ibadat ni kadang ada IKS atau komuniti tersebut, satu komuniti, satu IKS. Contohnya kat Johor yang glamour dia ataupun yang famous dia adalah Siti Keripik, kita ada ladang sawit, keripik, kita ada petegrasi. Itu contoh-contoh IKS lah yang terdapat ataupun yang dibangunkan, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh ahli dalam komuniti tersebut. Yang ketiga, bantuan kemanusiaan. Ni bantuan kemanusiaan ni tujuannya untuk membantu ahli-ahli komuniti yang berada dalam kesusahan yang memerlukan bantuan secara serta-merta. Okey, yang di mana contoh bantuannya sukarelawan, khidmat nasihat dan program ramah masa. Sukarelawan ni contoh kalau kita sekarang berada dalam musim ataupun pandemik COVID-19. Jadi kalau kita lihat komuniti-komuniti ni, dia akan membantu pihak sekolah kan. Sukarelawan yang berada berhampiran sekolah akan membantu pihak sekolah. Apa contoh bantuan yang telah dibagi? Dia bagi, contoh dia yang pertama, kalau kat sekolah saya, sukarelawan daripada komuniti berhampiran sekolah saya membuat semburan COVID-19, membuat semburan vaksinasi. Apa ni? Nyah kuman kan, ataupun nyah cemar COVID-19. Jadi dibantulah sembuh supaya pelajar-pelajar sekolah saya terhindar daripada wabak COVID-19. Lepas tu kalau kita tengok NGO ni, sebenarnya dia memberi banyak sumbangan kepada sekolah sewaktu COVID-19 ni. Apakah sumbangan dibagikan? Adalah buat semburan ni, semburan tadi kan. Lepas tu dia bagi sumbangan, biasanya dia bagi sumbangan face sheet, face mask dan sebagainya. Jadi saya sebagai cikgu, saya sedarlah sumbangan tersebut diberikan kepada sekolah. Tetapi pelajar tidak sedar. Itu cuma yang pelajar sedar. Tiba-tiba kalau saya tak ada pergi sekolah, tak bawa face mask, di mana pelajar-pelajar akan diminta pergi ke pejabat untuk mengambil face mask kan. Siapa bagi? Selain pihak sekolah beli sendiri, di pihak sekolah juga mendapat sumbangan daripada NGO yang berdekatan di sekolah tersebut.
Okey, yang keempat, kelestarian alam. Okey, gotong royong, tanam pokok, penempatan haiwan, terbiar dan aktiviti kita semula. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa alam sekeliling kita lah atau di masyarakat kita berada dalam keadaan bersih dan indah serta tidak berlaku sebarang pencemaran alam. Yang kelima, program kesihatan. Okey. Jadi program kesihatan menderma organ ataupun darah, kempen anti data, saringan kesihatan. Jadi yang ni kalau kita tengok badan-badan terutamanya Kelab Lion kan, atau Kelab Lion yang banyak diganti oleh orang Cina, dia banyak buat kempen kan, kempen berkaitan program kesihatan, di mana biasa kebanyakan kita lihat dia banyak buat derma darah kan, supaya masyarakat sedar kepentingan menderma darah kan. Jadi kalau dia bukan derma darah untuk mangsa-mangsa kemalangan saja, tapi orang yang buat operation, pembedahan, orang yang melahirkan anak-anak juga memerlukan darah. Jadi macam saya biasanya setahun sekali ataupun setahun 2 kali saya akan derma darah. Jadi buku merah saya tu, buku merah derma darah tu yang kecil tu kan, macam buku 555 tu, saya rasa tak silap saya dah muka kedua ke muka ketiga lah. Jadi buku saya pun taklah penuh sangat kan, tapi ada juga, walaupun sikit tetapi kita tetap membantu mereka yang memerlukan. Jadi kalau ada program derma darah dekat sekolah, insya-Allah jika diberi kelapangan dan diberi kesihatan, saya akan juga turun lah untuk menderma darah. Okey, yang terakhir adalah aktiviti riadah. Ni banyak dibuat ni. Larian amal, sukaneka. Tujuan ni untuk apa? Supaya ahli-ahli komuniti dapat berkenalan antara satu sama lain dan merapatkan hubungan kekeluargaan di dalam komuniti tersebut. Itu standard pembelajaran yang pertama. Kita tengok kepada standard pembelajaran yang kedua, cara melaksanakan program komuniti. Yang pertama, daftar diri sebagai sukarelawan. Jadi contoh sekarang program komuniti yang dilaksanakan oleh kerajaan, kita daftar sukarelawan penerima vaksin kan. Jadi anak-anak dah daftar belum? Anak-anak tak boleh daftar lah kan, sebab anak-anak pelajar masih di bawah 18 tahun kan. Jadi cikgu-cikgu yang menonton ni cepat-cepat daftar sebagai sukarelawan penerima vaksin COVID-19 supaya kita sama-sama dapat menghapuskan wabak COVID-19 ini. Yang kedua, memberi sumbangan keperluan asas seperti pakaian dan makanan kepada pihak yang memerlukan. Nak bantu mudah je kan, tak payah pergi jauh-jauh. Kita pergi kepada jiran sekeliling, jiran sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang rumah kita kan. Jadi mana yang susah, mana yang memerlukan bantuan, bagilah bantuan. Apa bantuan yang boleh bagikan? Pakaian, makanan. Itu yang paling asas lah. Kerana nak hidup, kita memerlukan makanan dan pakaian. Yang lain-lain semua adalah kemewahan kan. Jadi, asas dia adalah pakaian dan makanan. Jadi kalau soalan mantau tiba-tiba kalau soalan, apakah contoh keperluan asas manusia? Jawapan dia adalah pakaian dan makanan. Jangan jawab pakaian dan baju. Pakaian dan baju tu pakaian dan baju tu adalah benda yang sama. Jangan jawab makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu adalah benda yang sama. Okey, yang ketiga, menggalakkan rakan atau keluarga untuk menyertai program aktiviti. Okay, kita tak boleh seorang-seorang kan. Tak boleh seorang-seorang. Nak meriahkan masyarakat atau meriahkan aktiviti yang dianjurkan, kita perlu ajak orang lain. Siapa yang paling senang kita ajak? Adalah rakan dan ahli keluarga kita. Kita dah rasa seronok,
Kita ajaklah orang lain supaya mereka juga bersama-sama terlibat di dalam aktiviti komuniti kita. Yang seterusnya, yang keempat, meluangkan masa dan menyumbangkan tenaga dalam menjayakan sesuatu program komuniti. Biasanya program komuniti ini adalah aktiviti yang tidak berbayar. Jadi tak berbayar, kita tak dapat apa-apa bayaran kan. Jadi sebab tu tadi saya sebut yang pertama, paling penting adalah sukarelawan. Kan apabila kita saya sukarelawan, kita tidak akan berkira-kira, kita tak akan merasa beban apabila kita menyumbangkan tenaga kita, kerana kita sukarela, kerana kita willingness untuk terlibat di dalam komuniti tersebut, terlibat secara aktif lah. Kerana bila kita terlibat secara aktif, jadi aktiviti komuniti akan berjalan dengan pesan, aktiviti komuniti akan berjalan dengan meriahnya. Yang kelima, mempromosikan program komuniti dalam media masa. Jadi kalau komuniti kita ada buat, nak promosi media masa ni, apa contoh dia? Kita ada Facebook, kita ada WeChat, kita ada Instagram, kita ada YouTube dan sebagainya lah. Jadi banyak kan media masa. WhatsApp, Telegram tu semua pun boleh lah dikindeng kan. Saya pun tak pasti, tak pernah guna dikindeng kan. Jadi pun boleh digunakan oleh anak-anak muda. Anak muda dia banyak, dia punya media masa dia. Jadi macam saya dah umur umur saya apa? 40 kan? Tak ada 40. Dah 40 lagi, 30-an lah. Dan 30-an ni, 35, 36. Jadi dah tak berapa banyak lah, kerana saya banyak lagi komitmen lain yang perlu saya berikan, terutamanya kepada keluarga dan kerjaya saya. Yang keenam, menyokong dasar dan program komuniti yang dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Komuniti buat, sokong, tak datang. Kalau ada hal, baru boleh tak datang kan. Nak sokong pun tak semestinya kita datang kan. Jadi kalau kita promosikan juga supaya orang lain datang, juga boleh dikategorikan sebagai menyokong dasar dan program komuniti. Yang ketujuh, memberi sumbangan pengetahuan, kemahiran atau kepakaran untuk melaksanakan program komuniti. Jadi dalam masyarakat ni kita tak boleh terlampau mengkritik kan. Jangan terlampau kritik. Sepatutnya anak-anak yang bijak pandai ini, cikgu-cikgu yang bijak pandai, katakan kita tak mampu sumbang tenaga, kita sumbang duit. Tak mampu sumbang duit, kita sumbang ilmu. Jadi ilmu kita, kepakaran kita perlu kita sumbanglah untuk bangunkan komuniti. Jangan kita hanya mengkritik saja. Contoh program tu kita tengok, contoh program larian amal yang dibuat oleh pihak sekolah. Kita kritik kenapa program ni perlu dibuat dan sebagainya kan. Tapi cuba kita bagi sumbangan, walaupun katakan tuan-tuan atau cikgu tak larat untuk lari bersama-sama, tapi kita bagi sumbangan duit, kita menjadi NJK di setiap checkpoint. Jadi itu sebenarnya adalah lebih sesuai yang perlu diberikan oleh cikgu-cikgu ataupun pelajar. Ini yang paling bagus. Yang ke-8 yang paling bagus, melibatkan diri dalam program komuniti. Contoh tadi larian kan, charity walk ke, charity run ke kan. Yang charity ni kita libatkan diri. Bukan sahaja kita mendapatkan kesihatan yang baik, tetapi kita juga nak masuk tu biasa kita kena buat sedikit donation kan, ataupun sedikit derma kan. Jadi bukan sahaja mendapat kesihatan baik kerana kita bersukan dan sebagainya, tapi juga kita menyumbang daripada segi sudut kewanganlah kepada komuniti tersebut. Dah 2 standard pembelajaran yang disentuh oleh saya. Kita pergi pada standard pembelajaran yang ketiga, kepentingan melaksanakan program komuniti. Yang pertama, dapat memupuk semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Patriotik maksudnya cinta akan
komuniti. Paduan ni semangat, bekerja sama, tolak ansur. Dan yang paling penting, kita dapat saling berkenalan ataupun kita dapat lebih mengenali hati budi ahli ataupun dapat lebih mengenali hati budi jiran-jiran kita. Itu yang paling penting. Yang di mana kita perlu libatkan tanpa mengira kaum. Sebab apa perlu tanpa mengira kaum? Kerana Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Jangan ada contohnya orang Melayu dia pergi program orang Melayu je. Jangan. Orang Cina pergi program orang Cina. Jangan. Masyarakat Iban pergi masyarakat Iban. No. Kan? Jadi kita perlu pergi kepada semua kaum supaya kita dapat kenal kaum yang lain, supaya kita dapat kenal budaya kaum lain, supaya kita, bila kita kenal budaya kaum lain, nanti apabila anak-anak besar, anak-anak pergi ke mana-mana, anak-anak tak berasa kekok ataupun berasa janggal apabila berada bukan pada kaum kita sendiri. Contohnya macam saya pernah duduk di Sarawak selama 6 tahun. Jadi dekat situ saya dapat belajarlah budaya orang. Kat situ banyak orang Iban. Jadi saya banyaklah belajar budaya orang Iban dan Melayu Sarawak. Nak kenali, jadi libatkanlah diri dengan salah satunya pergi ke rumah panjang, belajar cara makan makanan di rumah panjang. Apa contoh yang paling sedap saya paling ingat? Seperti ayam pansuk. Tu sampai saya balik Semenanjung saya dah tak rasa dah ayam pansuk tu. Waktu saya di Sarawak sahaja yang saya dapat merasai keenakan ayam pansuk yang dimasak di dalam buluh. Jadi anak-anak yang di Semenanjung, kalau nak rasa keenakannya, boleh pergi melawat Sarawak ataupun duduk bersama-sama masyarakat Sarawak kan. Jadi dapatlah merasai kenikmatan ataupun keenakan masakan tersebut. Okey, yang kedua. Okey, membina jalinan kerjasama yang berterusan. Okay, di mana dapat dengan membina jalinan kerjasama berterusan dapat mewujudkan semangat kekitaan dan kerja berpasukan. Okay, yang ketiga, mampu menangani cabaran dalam negara. Di mana secara tidak langsung sebenarnya kita telah menyumbang kepada pembangunan negara. Contohnya tadi kita ahli-ahli komuniti dia membina rumah mereka yang ditimpa musibah kan, atau mereka yang ditimpa dugaan rumah runtuh ataupun rumah atap dirosak kan. Jadi apabila kita bantu, maknanya tahu ahli dalam rumah tersebut, anak-anak dalam ahli rumah tersebut berasa berterima kasih kepada komuniti. Jadi dia belajar bersungguh-sungguh. Jadi apabila dia besar dan dia ada pendapatan sendiri tetap, dia akan sumbanglah kepada komuniti atau ahli komuniti yang lain. Jadi secara tak langsung sebenarnya ia dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Okay, yang ketiga, yang keempat, menghargai harta benda, ruang dan fasiliti yang dikongsi bersama. Sebab apa? Kenapa kita hargai? Kerana kita rasa susah buat benda tersebut. Jadi rasa susah kan. Contoh nak buat rumah tu susah, nak buat taman permainan susah, nak bersihkan surau, nak bersihkan masjid, nak bersihkan rumah ibadat, tokong, gereja dan sebagainya. Susah benda tu. Jadi bila kita rasa susah nak bersihkan, jadi bila kita sampai rumah ibadat tersebut, kita akan menjaga kebersihan. Kita bersama-sama bergotong royong kan, buang sampah, mengecat dan sebagainya. Jadi dengan kita hargai alam sekitar lah, dengan kita hargai harta benda di dalam komuniti kita, sebab dia adalah milik bersama, jadi kita dapat mengurangkan gejala sosial seperti vandalisme. Itu yang keempat. Kita tengok yang kelima. Kita dapat menjadi inspirasi kepada orang ramai untuk melibatkan diri dalam
program. Jadi sumber inspirasi. Di mana bila kita dapat menjadi inspirasi, kita dapat meningkatkan keyakinan dalam anggota masyarakat untuk meningkatkan diri dalam aktiviti komuniti tersebut. Okey, yang keenam ataupun yang terakhir, menggalakkan komunikasi supaya lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu program. Di mana komunikasi dapat dilaksanakan dengan caranya. Ialah nak buat aktiviti tadi, mesti ada mesyuarat, mesti ada perjumpaan dan sebagainya. Jadi dalam mesyuarat tersebut ataupun di dalam semasa kita melaksanakan aktiviti dalam komuniti, jadi kita perlu berbual ataupun berbincang bagaimana cara, bagaimana langkah-langkah apakah yang perlu dibuat di dalam program tersebut. Jadi dengan secara tak langsung kita dapat meningkatkan confidence ataupun meningkatkan keyakinan kita apabila berkomunikasi dengan orang lain. Okay, dan yang terakhir, kita pergi kepada standard pelajaran keempat, implikasi kurang terlibatan dalam program komuniti. Okay, golongan yang memerlukan bantuan, tadi contohnya seperti anak yatim, orang susah, suka mendapat pembelaan. Kenapa? Kerana mereka tak tahu nak jumpa siapa, dengan siapa mereka boleh rujuk. Okay, yang kedua, generasi baru mudah terjebak dengan tingkah laku anti sosial. Jadi ni anak-anak lah, anak-anak ni sebagai generasi muda, dia tak suka pada komuniti, dia suka main handphone je. Jadi bila dia main handphone, dia banyak duduk di rumah, dia hanya berkomunikasi dengan gadget-gadget saja, dia akan menjadi orang yang anti sosial. Jadi dia merasakan bahawa hidup dia seorang adalah lebih baik berbanding dia melibatkan diri di dalam komuniti. Jadi itu adalah perspektif yang perlu diubah. Okey. Yang ketiga, manusia lebih bersikap individualistik. Ni paling bahaya kan? Individualistik. Tak boleh individualistik. Kita hidup dalam masyarakat. Kita sebenarnya hidup ni kita memerlukan antara satu sama lain. Tak payah kita lihat kematian lah, kita perlu minta orang lain ke bumi dengan kita. Itu cakap kasar dia kan. Tapi contohnya kita anak-anak nak pergi sekolah, anak sekolah, kalau tak pergi sekolah, berjumpa dengan cikgu, berjumpa kawan-kawan, ibu bapa tak mampu mengajar sendiri anak-anak. Contohnya saya, walaupun saya cikgu, tapi saya perlu hidup dalam masyarakat jugalah. Masyarakat pendidikan dengan menghantar anak saya pergi ke sekolah. Saya tak boleh ajar anak saya semua pengetahuan ataupun semua taxonomy belum ataupun semua knowledge kepada anak-anak saya. Contohnya saya tak boleh mengajar anak saya mengaji dengan baik. Mengaji boleh, tetapi mengaji dengan baik tak boleh. Saya tak boleh mengajar anak saya pandai admin walaupun saya pandai math. Tapi saya admin kerana kepakaran saya bukan di dalam bidang admin, fizik, kimia dan bio. Kepakaran saya adalah di dalam pendidikan moral. Jadi itu contoh dia kenapa kita perlu libatkan diri dalam komuniti. Yang keempat, jurang sosial semakin meluas. Kenapa makin luas? Kerana yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Jadi apabila jurang sosial yang semakin luas, jadi akan banyaklah berlaku kesan-kesan dia, contoh rompakan, pergaduhan dan sebagainya. Yang kelima, beban kerajaan dalam pembangunan komuniti bertambah. Sebab apa? Sebab NGO ini tidak membantu. NGO tidak memberi sumbangan. Ahli komuniti yang kaya-kaya tak bagi sumbangan kepada ahli-ahli komuniti yang kurang berkemampuan. Jadi kerajaanlah yang kena bantu ahli-ahli komuniti yang kurang mampu ini. Jadi kesian kepada kerajaan. Terutamanya sekarang dalam wabak COVID-19 kan. Jadi banyak kerajaan keluarkan duit ataupun banyak kerajaan melaburkan duit untuk mencegah COVID-19. Jadi kita sebagai komuniti, kita perlulah bantu kerajaan supaya beban kerajaan itu dapat dikurangkan.
Okey, generasi baru yang ke-8, yang ke-6, generasi baru akan mudah terjebak dengan tingkah laku anti sosial. Okay, ini tadi telah saya sebutkan. Okey, yang ke-7, okey, yang ke-8, kelestarian alam sekitar terabai. Alam sekitar terabai. Kenapa? Kerana masyarakat tidak menjaga kebersihan, masyarakat buang sampah sepah-sepah dan sebagainya. Okey, yang ke-9, sikap prihatin dan timbang rasa dalam masyarakat berkurangan. Kenapa berkurangan? Kerana masyarakat dia lebih individualistik atau hedonisme dan sebagainya. Dia tidak melihat kesusahan orang lain. Dia merasakan keseronokan itu dia sendiri. Jadi dia merasakan bahawa dengan bersama-sama gadget itu adalah lebih seronok ataupun nikmatnya dalam hiduplah berbanding melibatkan diri dalam aktiviti komuniti masing-masing. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya pada hari ini di dalam unit 8 penglibatan diri peneraju komuniti. Jadi semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Jadi boleh bagi komen pada video yang saya hasilkan ini dan jangan lupa juga berkongsi kepada rakan-rakan, anak-anak sekalian, rakan pelajar sekalian, dan cikgu-cikgu juga boleh gunakan di dalam PDP masing-masing. Semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang dan selamat menonton dan terima kasih. Assalamualaikum.